Okey ya, kita mulakan pelajaran hadis kita 1422. Okey, siapa nak baca silakan. Yang baca boleh buka mic ya, yang lain boleh tutup. Okey, sila. Baik. 1422 catatkan ya. 1422 hadis sah. Matan: dilarang menyerahkan urusan kenegaraan kepada perempuan. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni mana untuk pimpinan ya. Baik, saya masuk mula. Hadis ini diterangkan katanya tidak akan berjaya satu kaum kerana mereka mengangkat wanita menjadi pemimpin mereka. Maksudnya, suatu masyarakat yang mengangkat seorang wanita memimpin mereka atau menjadi ketua dalam masyarakat, maka kaum tersebut akan jadi binasa atau memperoleh azab dari Allah. Jadi dalam hadis 1422 ini menunjukkan perempuan tidak boleh jadi pemimpin, tapi bawah boleh. Dia jadi pemimpin atas sekali. Dia tidak boleh mengikut hadis ini, bukan mengikut pengarang mengikut hadis ini. Jadi mengikut hadis Nabi ini, jadi ketua teratas tidak boleh dijadikan seorang perempuan jadi pemimpin. Tapi bawah-bawahan itu diperbolehkan, diharuskan, tapi bukan di atas sekali. Okey, 1423 kita teruskan. Buka mic yang nak baca, silakan buka mic. Okey, sila. Tirmizi. Ya, baik. Catatkan ya. 1423 hadis sah. Matan: dilarang pembesar-pembesar negara menghalang-halangi keperluan rakyatnya
hukum lil irsyad. Lil irsyad, ya, untuk pimpinan. Baik. Hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Hadis sahih itu hadis yang sah. Kalau kita tengok maksud daripada hadis yang dibaca tadi, pemimpin yang telah diberi kurnia oleh Allah untuk menjadi pemimpin di dalam masyarakat Islam, tetapi ternyata tidak memperhatikan kepentingan hidup kaum muslimin, terutama sekali tidak memperhatikan kepentingan hidup golongan yang fakir miskin, maka Allah tidak akan membantu dan mempermudahkan dirinya memenuhi keperluannya serta tanggungjawabnya. Jadi, ya, itulah besarnya seorang pemimpin. Ya, mereka telah, ya, diamanahkan, ya, untuk menjaga keperluan rakyatnya. Ya, tapi kalau seandainya, ya, mereka mengabaikan, ya, dan mereka menangguh-nangguhkan atau menghalang-halang, ya, keperluan itu, inilah yang kita baca. Nescaya Allah tidak akan memperhatikan keperluannya. Ini, ya, untuk peringatan, ya, kepada para pemimpin, ya, supaya mereka berlaku amanah. Ya. Sebab, ya, pemimpin itu adalah amanah, ya, daripada Allah, amanah daripada rakyat. Ya. Jadi tidak boleh mereka, ya, berlaku curang, ya, sehingga mengabaikan tanggungjawab, ya, rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Itu, ya, adalah satu perkara yang, ya, sangat berat tanggungjawabnya di sisi Allah Ta'ala. Itu dikatakan Allah tidak akan membantu dan mempermudahkan dirinya memenuhi keperluannya serta tanggungjawabnya. Mana Allah tidak akan membantu dan mempermudahkan dirinya. Bukan tambah mudah, akhirnya tambah menyusahkan diri. Ya. Lagi, sambung 1424. Ya, buka mic. Siapa nak baca, buka mic. 1424. Okey, silakan dengan 1425 sekali, ya. Okey, sila. Sallallahu alaihi wasallam. Hukmi. Fasohahahu Ibn. Ini, ya, hadis 1424. Ya, kita baca, dah biasa baca Quran. Jadi baca hadis ni kadang merangkak-rangkak, ya, merangkak-rangkak sikit. Ya. Sebab dia gaya dia bukan macam gaya Quran, ya. Jadi banyak dalam hadis ni sebenarnya apa? Kadang nama orang tu, ya. Macam contohnya rawahu Ahmad. Jadi kita kadang tak nak wakafkan, kita baca Ahmadu, kan? Jadi sebenarnya kita boleh wakaf-wakafkan je, rawahu Ahmad wa arba'ah, ya, wa hassanahu Tirmizi, ya. Tak payah ziyu, tak payah, ya. Tirmizi, wakaf-wakaf macam tu je, nama orang, ya. Wa sahahahu, ini susah sikit.
Macam nak ketawa, wasoha kan ketawa kan. Tapi dia 2 kali ha saja. Wasohahu. Macam tu. Ya. Kemudian kita berhenti kat hu tu boleh wasohahu ibnu, tak payah sambung. Sebab tu nama orangnya Ibnu Hibban. Macam tu. Pasal kita nak samakan dengan baca Quran, nak sambung terus, nanti berhenti, salah pula. Ya? Tajwid macam tu lah. Kan? Jadi sebenarnya pada hadis tak. Pada hadis kita boleh wakaf-wakaf macam tu. Ya? Sebab dia nama-nama orang. Ya? Kalau contoh Ibnu Hibban, tak payah tu tak payah baca pun. Ibnu Hibban. Macam tu. Ibnu Hibban nama orang. Kan? Okey, kita cantikkan dulu 1424. Oh, baca satu lagi. Nak jelaskan lagi. Walahu. Bin Amri. Bin Amri. Ya, Nasai. Ya. Catatkan ya, dua hadis ni sama hukum dia. 1424, 1425. Hadis sah matan, lihat hadis 862. Lihat hadis 862. Hukum haram. Hukum haram. Haram. Hukum haram. Lapan 862 buku-buku lama dulu. Sebelum ni. Sebelum ni. Kejap. Cantikkan, saya ulang balik ya, hadis sah, lihat hadis 862, kemudian hukum haram. Ya. Mana apa kandungan hadis ni kita tengok ya. Hadis 824 dengan 1424 dengan 1425. Iaitu hadis yang dibaca ini iaitu perkataan ar-rasi wal murtashi fil hukmi. Mana Allah Rasul SAW melaknat ya ar-rasi iaitu yang merasuah, wal murtasi yang dirasuah, fil hukmi pada hukum. Jadi hukum dia tetap haram lah, mana yang menyuap dan yang disuap. Jadi hadis ini berkaitan dengan hukum memberi rasuah dan menerima rasuah. Ya. Jadi dua-dua adalah hukumnya haram. Ya. Dan Rasul melaknat baik yang merasuah atau yang diberi rasuah. Apalagi tentang hukum. Bila tentang hukum, artinya kadang boleh lepas daripada hukuman. Kerana dirasuah tadi boleh lepas daripada hukuman. Kadang bila tak dirasuah projek tak dapat. Bila dirasuah berprojek baru boleh dapat. Biasa macam itulah keadaan. Jadi dua-dua ini adalah dalam hukum laknat Rasul. Mana Rasul melaknat.
baik yang merasuah atau yang dirasuah. Hadis ini sahih. Al murtasi fil ar-rashi wal murtasi ya fil hukmi. Orang yang merasuah dan orang yang dirasuah. Ya, apalagi fil hukmi, iaitu tentang hukum. Ya, sebab kadang orang yang patut dihukum kerana ya dirasuah, ya maka ia boleh terlepas daripada hukuman, pun boleh jadi begitu, ya. Sebab itu bahayanya ya rasuah ini, ya. Baik, ya, kita teruskan 1426. Siapa nak baca sila buka mic, ya. Siapa nak baca buka mic, silakan. Siapa nak baca? Buka mic. Okey. Apa mic tak buka ya? Tu. Okey. Okey. Panas mic, okey. Ni ada telefon. Okey, catatkan hadis 1426, hadis sah. Matan ditentukan bahawa orang yang berperkara, harus duduk di hadapan hakim. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ni orang yang berperkara ni, ya, yang kadang bertelagah, ya. Orang yang bertelagah. Jadi mengikut dalam hadis ini, bahawa hakim hendaklah mendudukkan dua orang yang berperkara sama rendah dan sama tinggi di hadapan, jangan pilih kasih. Ya. Dua-dua kena berhadapan dengan hakim. Dan hakim kena dengar dua-dua. Ya. Dan yang menuduh hendaklah adakan saksi di depan hakim. Jadi hakim tidak boleh dengar hanya satu pihak, tapi hakim kena dengar dua-dua pihak. Ya. Jadi itulah yang dikatakan keadilan. Dan hakim tidak boleh memihak mana-mana, jangan pilih kasih. Ya, jadikan keduanya sama rendah dan sama tinggi di hadapannya. Ya, kebenaran itu akan tertegak. Kalau pilih kasih, dia tidak akan tertegak. Ya. Ini yang dikehendaki dalam agama Allah. Ya, sebab itu, kalau hakim nak masuk syurga, dia kena berlaku adil dan berputuskan dengan cara yang adil, saksama. Keadilan itu setelah ada ketentuan-ketentuan atau hujah-hujah, dan juga ada alasan-alasan, saksi-saksi, bukti-bukti semua sudah keluar. Dan disitulah keputusan hakim akan meletakkan sama ada bersalah atau tidak bersalah. Jadi nampaknya bab berkaitan dengan hakim ini kita dah dapat selesaikan tajuk daripada tajuk hakim ini.
ya, pemutus hukum, ya, atau dikatakan hakim. Dah habis, ya. Jadi kita sekarang masuk satu bab baru lagi, yaitu babus syahadat, babus syahadati, ya. Babus syahadati, ya, bab, ya, persaksian. Nah, syahadati. Okey, siapa nak baca silakan. Okey. Ha. Okey. Uh, 1427 saya tekan hadis sah. Hadis sah, ya. Matan dia dianjurkan kepada orang yang mengetahui, menjadi saksi sebelum diminta oleh hakim. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya, kita masuk sekarang ini tajuk baru, namanya apa? Babus syahadati, iaitu bab persaksian. Apa yang dimaksudkan syahadati itu? Ialah, ya, persaksian ini ialah orang yang memberikan keterangan dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di pengadilan. Ya. Inilah saksi. Jadi hadis yang dibaca tadi, ya, bermaksud seseorang yang mengetahui suatu perkara dan dengan sukarela datang ke pengadilan untuk menjadi saksi atas orang yang berselisih, maka dialah saksi yang terbaik menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya. Ya, terkadang orang takut nak jadi saksi. Ya, malaslah aku nak jadi saksi. Ya. Jadi, ya, dia tak mau nak membabitkan nak turun naik ke mahkamah. Ya. Jadi, ya, mereka tak mau, ya, atau walaupun dia tahu, ya, dia tidak mau munculkan diri. Tapi, ya, sebaik-baiknya, ya, kalau dia tahu, ya, eloklah dia datang sebagai saksi supaya lebih senang bagi hakim nak menyelesaikan masalah. Ya. Ini dikatakan, ya, adalah saksi yang terbaik, maka dia adalah saksi yang terbaik, ya, menurut pandangan Allah dan Rasul. Kalau dia sendiri, dia nampak, dia tahu, ya, dia datang sebagai saksi dengan sukarelanya, itulah saksi yang terbaik. Ya. Baik, ya, lagi 1428. Ya. Maknanya, ya, dalam segi hukum, ya, kita sebenarnya telah
Ya, kalau seandainya seorang itu teraniaya, kita adalah salah seorang yang menyebabkan dia akan jadi terus teraniaya atau kita menzalimi saudara kita. Jadi ya, kalau kita jadi saksi dan kita benar, ya, maka jawabnya kita adalah telah menolong atau melepaskan ya kesusahan saudara kita. Jadi sebenarnya ya, kalau kita dapat melepaskan kesusahan saudara kita, Allah akan lepaskan kesusahan kita pada hari kiamat. Ya. Jadi artinya jangan kita menzalimi saudara kita kalau benar-benar yang kita tahu. Itulah. Ya. Sebab kadang masalah juga kalau tak ada saksi. Kadang orang yang memang tak bersalah kadang jadi ya disalahkan. Kesian dia. Macam tu lah. Ya. Tapi kalau dah banyak saksi, kita undur diri tak apa. Kalau dah banyak saksi, kita undur diri tak apa. Ya. Mana dah ramai saksi. Cukuplah tu. Gitu. Cukuplah tu. Tak kuasa dan nak apa. Tak apa. Ya. Okey, kita sambung lagi. Okey. Muttafaqun. Yang baca Arab tadi tak tahu Arab faham ke tidak. Kita je yang faham, tak apalah. Okey, ya. Kita catatkan dulu hukum. Hadis 1428. Hadis sah. Matan dia, dianjurkan hakim berlaku teliti terhadap orang yang mengajukan dirinya sebagai saksi. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad. Baik ya, saya
ulangkan balik sedikit dia punya hadis tadi, makna ya. Dalam hadis tersebut, dia menerangkan inna khairakum qarni summa allazina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah kurunku. Ya, kurunku iaitu orang yang sezaman dengan Nabi. Itulah ya orang yang terbaik. Ya, atau dikatakan sebagai zaman Nabi adalah kurun yang terbaik. Sumal lazina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Ini dikatakan ya zaman sahabat. Ya, zaman sahabat. Sumal lazina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, yaitu zaman tabi'in. Ini ingat ya, zaman yang dikatakan oleh Nabi, zaman yang terbaik, zamanku, zaman sahabat. Nabi dah tak ada dah wafat. Masa itu namanya zaman sahabat. Kemudian zaman sahabat dah wafat, zaman tabi'in. 3 kurun inilah yang dijamin oleh Nabi yang terbaik. Lepas itu tidak ada jaminan lagi. Ya, umat Islam sudah berpecah. Ya, dah berpuak-puak. Ya. Kemudian Nabi kata, ya akan ada satu kaum yang menghadiri sesuatu padahal mereka diminta hadir dan mereka hendak berkhianat. Padahal mereka tidak diberi amanah. Dan mereka bernazar. Padahal mereka tidak memenuhi. Dan akan lahir pada kalangan mereka orang-orang yang berperut buncit. Ya. Faham tak apa maksudnya? Ya. Okey. Saya terangkan lagi ya. 1. Kaum muslimin yang terbaik adalah orang yang pada abad Rasul, kemudian yang mengiringi peringkat kedua para sahabat, yang mengiringi peringkat ketiga ialah para tabi'in. Sesudah abad, lewat abad yang ketiga, akan ada orang-orang yang suka menghadiri atau melihat urusan-urusan orang lain tanpa dipanggil. Dan tujuan mereka hadir adalah untuk boleh sekadar melihat perkara yang bersengketa. Dan pada abad sesudah abad ketiga ini, ramai orang yang mempunyai niat untuk berkhianat kalau menduduki sesuatu jabatan. Ia diperintah di pemerintahan atau di tengah masyarakat. Ini peringkat ni dia kata peringkat yang mengambil kesempatan kalau ada kuasa, dia akan mengkhianati amanat itu. Ya. Dan kemudian ramai orang yang gemar bernazar tapi tidak mahu memenuhi dan melaksanakan nazar-nazarnya. Dan juga akan muncul pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga perut mereka buncit. Ya, tapi perut merakyat kelaparan. Itu bahasa dalam hadis tu. Maknanya akan datang pemimpin-pemimpin yang perut buncit. Ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya pemimpin kenyang, rakyat kelaparan. Nabi dah gambarkan dah macam ni. Ya. Sebab itu kadang jabatan-jabatan saja nak dimonopoli. Ya, kemudian di situlah mereka boleh berlaku khianat dan boleh menindas rakyat. Bila kita baca di sini, ya maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul. Ya. Sebab itu kita nak balik kepada kurun yang dikatakan oleh Nabi. Ya. Sukar sekali. Ya. Nak balik semula kepada kurun yang dikatakan oleh Nabi. Ini memang sukarlah. Itulah kurun yang dijamin oleh Nabi. 3 kurun saja. Kurunku, kurun sahabat, kurun tabi'in. Lain tu tak ada jaminan Nabi.
Lainnya, dah mulalah pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, yang khianat, yang bernazar tak nak sempurnakan nazar. Ya, pemimpin-pemimpin hanya buncitkan perut sendiri, rakyat kelaparan. Macam itulah digambarkan oleh Nabi. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Hadis yang ke-1429 ya. Okey, nanti kejap. Siapa nak baca, buka mic, silakan. 1429. Buka mic tengok mic tu merah. Okey. Okey. Okey, catatkan dulu ya. Hadis 1429. Hadis lemah. Matan. Orang yang berkhianat, yang dengki, dan pelayan tidak boleh jadi saksi. Hukum sebab boleh. Yang dimaksudkan dengan koni tadi, koni atau pelayan. Pelayan. Pelayan di rumah lah, pelayan rumah. Atau penumpang hidupnya pada satu keluarga lain. Dia menumpang. Hukum sebab boleh. Matan tu kandungan. Matan dia tidak membolehkan, ya, mana orang khianat, orang dengki, ya, pelayan tak boleh jadi saksi. Tapi hukum sebab boleh. Boleh ni mana boleh jadi saksi lah. Ya. Kalau dikhianat pun dia boleh jadi saksi, kalau dia dengki pun dia boleh jadi saksi, kalau pelayan sekalipun, ya, dia mengetahui perkara itu boleh jadi saksi. Ya. Jadi dalam matan tu tidak boleh jadi saksi. Jadi hukumnya boleh. Sebab boleh. Boleh tu mana boleh jadi saksi. Ya. Engkau pelayan kat rumah tak boleh jadi saksi. Padahal pelayan rumah tu yang menyaksikan perkara yang berlaku. Contohnya, kan? Jadi tak munasabah lah kalau tak jadi saksi. Itu dikatakan di sini lemah. Ya. Jadi bila lemah, maknanya tidak boleh jadikan sebagai hukum lah. Ya. Walaupun dia dengki, tapi dia memenuhi syarat-syarat dia jadi saksi. Ya. Dia bersumpah. Ya. Dia akan cakap benar. Ya. Maknanya ya, dia boleh diterima persaksiannya juga. Ya. Okey ya, sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran tadi. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Dan kita sudahi dengan doa sama-sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin.